Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini berkesempatan saya untuk buat video yang sebenarnya saya dah janji benda ni lama dengan pelanggan-pelanggan saya, dengan kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang ada. Cuma itulah kekangan masa dengan rawatan yang padat. Hari ni Alhamdulillah saya ada sikit wang untuk berkongsi sebenarnya kepada semua rakan-rakan pesakit-pesakit, keluarga-keluarga pesakit berkenaan rawatan stroke. Stroke atau angin ahmar ini sebenarnya adalah penyakit yang sangat kira sekarang ni biasa bagi masyarakat kita. Kalau kita tengok dulu, boleh dikatakan pesakit angin ahmar ini berumur lingkungan 50 ke atas, 40 lebih begitu. Tapi setakat yang saya pernah dapat sekarang, seawal umur 17 tahun bagi lelaki, dan pesakit saya yang perempuan seawal umur 25 tahun. Alhamdulillah, itu yang kata dengan sebenarnya semua daripada Allah, tapi dengan cara dan teknik rawatan yang betul, juga bantuan-bantuan daripada keluarga, Alhamdulillah mereka dapat kembali pulih dan menjalani hidup seperti biasa. Yang saya cakap umur 17 ni, saya jumpa dia tengah main basikal lah kali. Alhamdulillah rezeki. Tapi semuanya memang daripada Allah lah. Cuma itu saya berminat, petang ni saya nak kongsi sedikit tuan-tuan. Sebenarnya rawatan stroke bagi kami di Pusat Terapi Habibie, bagi saya sendiri, kalau kata stroke sahaja rawatan yang kebiasaannya saya akan jalankan setelah kita tengok sakit, kita tengok macam mana keadaan dia, kondisi dia. Kebiasaan kita akan gabungkan 3 rawatan. Pertama kita buat urutan, yang kedua kita buat bekam darah, dan satu lagi kita gunakan teknik rawatan akupunktur. Seterusnya ada beberapa rawatan refleksologi dan lain-lain yang kita masukkan sekali, bergantung pada keadaan tubuh dan kondisi sakit tersebut. Cuma yang paling utama tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, adik-beradik semua, family yang ada pesakit stroke, perkara paling penting adalah bagaimana kita menaikkan semangat pesakit, bagaimana kita boleh, sebenarnya kita dalam keluarga ini memainkan peranan untuk menjadikan pesakit itu lebih positif. Di mana kebiasaan bagi pesakit stroke, kalau kata dia positif, kalau kata dia semangat, insya-Allah rawatan menjadi lebih mudah dan keberkesanannya lebih. Itu yang kata, sebab masalah sekarang ni kebanyakannya tak ada pengalaman dengan stroke. Pertama kali terkena stroke, terkejut, family pun terkejut. Sebabnya perlu kita tahu umum, penyakit stroke ini bukan penyakit yang menguji pesakit sahaja, tetapi penyakit ini adalah penyakit yang menguji seluruh keluarga. Kalau kita boleh bangkitkan semangat dia, kita boleh jadikan dia positif. Dalam rekod saya, beberapa pesakit yang menunjukkan perkembangan positif dengan semangat yang kuat ini. Yang pertama saya boleh cerita di Penang. Saya dah buat satu rawatan di Penang, pakcik umur 67 tahun. Kebetulan saya sampai waktu itu azan sedang berkumandang. Saya tak buat rawatan lagi, saya sembang dulu dengan pakcik tu. Pakcik tu dengar bunyi azan, pakcik tak teringin nak pergi masjid, saya kata. Dia pun cakap, pakcik bukan tak teringin, dulu pakcik yang azan, pakcik lah Bilal di masjid tu. Allahu Akbar, kata. Lah ni pakcik dengar orang lain tu pakcik azan, pakcik tak semau kau, pakcik tak mau ganti balik. Lepas ni pakcik kena sihat, saya urut hari ni, sekali pakcik bangun jalan, besok boleh pergi masjid. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah tuan-tuan, selepas urutan pertama tadi, pakcik yang terlantar 3 tahun, kaki dan tangan pun dah ada yang macam dah rekod semua. Alhamdulillah, saya angkat dia bangun, dia mula menapak. Bukan kita nak kata dia perfect terus, dah, tapi nampak perkembangan positif. Dia mula boleh hayung kaki, dia mula boleh bertahan berdiri dia tu, dengan saya cuma pegang di belakang kain beliau sahaja. Itu kes pertama. Yang kedua, seorang pakcik yang ada masalah dengan
family, anak-anak tak jaga. Alhamdulillah ada adik-beradik yang baik jaga. Perkara sama berlaku, dia ambil rawatan package untuk 6 hari. Hari kelima saya buat rawatan, saya rasa alhamdulillah badan dia, urat dia, saraf dia, alhamdulillah. Pada saya, keadaan dia boleh berjalan kalau dia nak. Yang penting semangat dia, tapi semua daripada Allah. Memang itulah yang paling kita tak boleh nak nafikan. Tapi daripada segi tersebut saya yakin dia boleh berjalan. Tapi masih juga kita angkat dia berjalan pun dia tak berapa mau, duduk pening dia kata. Tapi selepas tu esoknya saya rawatan terakhir 6 hari ke-6. Saya mai hari ke-6. Hari ke-6 ni saya banyakkan rawatan pemulihan jiwa dia sebenarnya. Saya guna pengalaman-pengalaman yang saya ada. Saya sendiri ada ahli keluarga yang stroke. Arwah ayah saya stroke. Boleh kata majoriti dalam keluarga saya pun ada 2-3 lagi yang stroke. Bapa mertua saya pun stroke. Makcik saya pun stroke. Itu sejarah-sejarah yang mungkin Allah nak menguji kita supaya kita belajar benda ni. Saya sembang dengan pakcik ni. Saya tekan dia, saya tanya dia pasal apa. Dan dia mula bercerita, dia tak tahu apa nak buat dengan rumah yang dia ada. Yang mana anak dia tak mau jaga dia tadi. Nak bagi dekat anak pun anak tak jaga dia. Saya cakap, pakcik tak payah susah. Pakcik bagi rumah tu kat saya. Dia dah pandang saya pelik. Pakcik bagi rumah tu kat saya sedekahkan pada anak yatim. Pakcik akan dapat pahala sampai bila-bila. Pakcik bagi kat anak pakcik yang tak tahu nak mengenang jasa pakcik, yang tak tahu jaga pakcik. Setakat tu sahaja. Lepas tu dia joli dengan harta pakcik. Dia mula terdiam, fikir lama, dan kemudian saya sambung. Pakcik sekarang yang nak boleh jaga pakcik adalah diri pakcik sendiri. Adik-beradik ada kekangan, ada kerja-kerja yang lain perlu buat. Tapi pakcik sendiri perlu kuat untuk berjalan. Malam tu saya akhirkan rawatan dengan beberapa contoh, beberapa nasihat pada beliau. Alhamdulillah keesokan paginya ada saya share dalam Facebook saya. Pakcik tersebut berjalan, menapak bertatih menggunakan kerusi. Alhamdulillah. Yang sebelum ni dah beberapa kali kita minta dia berjalan, dia tak boleh berjalan. Dan setelah beberapa hari kemudian, adik beliau hantar satu lagi video dia berjalan tanpa menggunakan bantuan. Alhamdulillah, ya Allah. Hebatnya. Itu yang kata kuasa Allah dan semangat diri seorang sakit itu sendiri. Dan satu kes lagi saya nak share adalah seorang wanita yang saya cuma buat rawatan acupuncture. Acupuncture ni setengah-setengah orang tak tahu yang kita gunakan jarum-jarum halus. Yang dalam Islam sebenarnya Rasulullah telah menggunakan teknik rawatan jarum-jarum halus ni dulu. Kita guna acupuncture ni, saya dengan puan ni dia umur dalam 40 lebih. Ikutnya tak teruk stroke dia. Memang ada operation sikit di kepala, tapi tengok pada cara tak teruk, cuma terbaring. Saya mulakan dengan rawatan pertama, kedua, ketiga. Tapi sambil itu saya minta juga dia pergi berurut. Sebab bila perempuan saya cuma boleh buat rawatan acupuncture sajalah. Saya minta dia pergi berurut, cuma dia tak mau. Saya minta suami dia push juga macam mana pun. Dia ni adalah seorang sakit yang sangat dimanjakan oleh keluarga, sangat dimanjakan oleh family, oleh suami dia. Sampaikan tak buat apa pun lah. Kira segala urusan tu yang boleh suap makan tu pun suami yang buat. Tak apa, memang bagus suami tu manjakan. Tapi terlalu dimanjakan sampai dia langsung tak nak berikan. Saya tanya dekat dia kali ketiga, kali keempat rawatan. Saya tanya, Kak, cuba Kak bayangkan kalau suami Kak pergi meninggalkan Kak. Andai kata besok suami mati, siapa yang kau uruskan? Anak-anak duduk jauh di KL bekerja. Dia diam. Dan saya sambung semula. Sebenarnya dalam hidup ni Kak kena stroke. Yang perlu untuk Kak adalah semangat Kak sendiri. Dan apa yang boleh bantu Kak adalah diri Kak sendiri. Lepas pada rawatan keempat tersebut, dah saya basuh sikit lah 2-3 kali. Kita ni guna apa yang kita tahu, pengalaman-pengalaman kita. Alhamdulillah. Pada rawatan keempat saya datang. Rawatan kelima tu SAP. Dia dah mula boleh angkat kaki kanan dia. Dan itulah mula dia angkat sekali. Lepas tu bila kita suruh sekali lagi, tak berapa nak boleh angkat. Dan saya panggil anak-anak yang duduk dekat, anak-anak yang kecil yang sekolah, untuk berada di keliling ibu mereka dan bagi semangat. Dan sekali lagi beliau berjaya angkat kaki dan dirakam oleh anak beliau untuk bagi pada abang yang sulung yang dekat KL.
Alhamdulillah, minggu seterusnya abang tu balik dan saya datang untuk rawatan terakhir. Sampai saja ke rumah beliau, kok ni dah duduk dan makan sambil duduk, walaupun sebelum ni dia makan sambil berbaring, tuan-tuan. Alhamdulillah, keajaiban Allah dan atas semangat dan daripada family, kekuatan yang family bagi tu boleh buat seseorang itu pulih, insya-Allah. Itu antara sejarah rekod-rekod pesakit saya, dan banyak lagi yang saya dah share di FB saya, di FB Pusat Terapi Habibie. FB saya sendiri, boleh tuan-tuan tengok. Ramai pesakit yang boleh pulih. Mungkin bukan secara total, tapi ramai yang pulih berperingkat-peringkat dan boleh mula menjalani hidup seperti biasa. Ramai juga pesakit saya dah mula bekerja semula. Alhamdulillah, itu rezeki yang Allah nak bagi pada beliau, pada mereka-mereka ini. Dan yang paling penting, tuan-tuan, bila buat rawatan, tanam dalam diri kita, bukan perawat ini yang menyembuhkan. Rawatan ini bukan rawatan yang menyembuhkan, tapi ini cuma ikhtiar, antara ikhtiar-ikhtiar kita dalam mendapatkan kesembuhan. Dan segalanya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia nak bagi, bukan kata urut, bukan kata bekam, bukan kata akupuntur. Kalau Allah nak sembuhkan, hanya dengan menjentik sahaja pun pesakit itu dah boleh sembuh, insya-Allah. Itu tuan-tuan, sekali lagi saya nak tegaskan, jangan kata rawatan itu hebat dari perawatnya. Sebab saya pernah rawat seorang pesakit yang boleh bangun dalam tempoh 1 kali rawatan. Dan saya juga ada pesakit yang hanya boleh mengangkat kaki setelah 1 tahun rawatan. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu untuk petang ni. InsyaAllah kalau kata ada masalah yang nak berkongsi, nak bertanya pada ahli keluarga pesakit stroke, kalau ada pertanyaan, silakan. Nombor saya 01426365511, 01426365511. Tuan-tuan boleh WhatsApp saya bila-bila masa. InsyaAllah bila saya berkelapangan, saya akan bagi jawapan atas persoalan. Soalan sekadar termampu yang saya tahu. Kalau yang luar pengetahuan saya boleh rujuk pada kawan-kawan, insyaAllah. Terima kasih atas masa tuan-tuan untuk melihat video saya petang ini. InsyaAllah kalau ada kelapangan, saya share beberapa tips lagi selepas ni. So minta follow FB saya, follow FB Pusat Terapi Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.